terus siap. Cara Nolan. Cepat plastik. Tak ada nasi, aku salin balik. Siapa ya plastik itu? Tak tahu, dia tak ada nama. Tes. Oh, dah. Hello. Okey, kita dah nak start lah. Maaf ya, penganjur macam biasa lewat lah. Dalam perjalanan ni susah juga ni. Banyak liku-liku dia. Dengar tak Adi? Adi dengar Adi? Dengar, okey. Okey, dalam 5-10 minit kita akan start. 5 minit kita start. Boleh share dulu kawan-kawan yang hadir. Okey lah. Okey lah. Boleh share. Sekejap kita nak start lagi 5 minit lagi. Nama apa bro? Adif. Alif. Kawan Adi. Oh, kawan dia. Kawan ni apa? Ibn Daud. Oh, no. Ya, eh. Oh, okey okey. Mana Ibn Daud? Mana Ibn Daud? Mana dia? Tak ada di short stand lah. Oh. Erin, jangan katuk-katuk meja. Katuk meja dia bergegar. Kau buat macam ni Erin. Sini Erin. Kau nak pukul kau macam ni. Jangan kena. Jangan kena. Nak tumbuk meja kan? Erin, Meme Zainal dia cakap Erin Dinesh, hey day. Okey, boleh sediakan soalan Amin Zainal? Soalan biar ringkas, padat lah. Kan padat. Jangan banyak pusing dengan soalan. Pada saudara pakak kalau boleh tanya soalan yang ni saja. Jangan bagi peluang kepada orang lain juga. Tulis essay lah weh. Okay, lagi 3 minit kita akan start lah. Boleh share dulu pada kawan-kawan. Ini adalah pembentangan kali kedua saudara Erin Dinesh di kubu. Kali pertama berapa tahun ni? 3 tahun lepas lah. Ini nak tunggu dia bentang balik 3 tahun lagi ni. Kalau kubu masih ada. Kan? Kubu tetap akan ada. Roh dia. Okey. 3 tahun lagi lah. Erin perempuan dia perempuan. Ilham Hayati. Oh. Okey lah. Okey. Okey, cantik. Baik, boleh pinjam siap. Okey, baik. Kita bersama saudara Erin Dinesh untuk kali kedua. Sepanjang kubu ada ni, Erin telah bentangkan sebelum ni tentang pemikiran Alexander Dugin. Okey, ini kali kedua selepas 3 tahun. Dia akan bentangkan tentang buku hijau untuk pemula ini, atau dalam bahasa Inggerisnya Green Book lah. Atau Arabnya Kitabul Akhdar. Saya cuma bacakan sikit nota penerbit untuk permulaan ini sikit, dia tak banyak lah. Banyak kena belilah. Okey. Jadi sebab ini permulaan untuk pembaca yang belum ada lagi barang ini atau yang belum berkenalan dengan buku ini. Jadi naskah asal ini diterbitkan oleh Biro Rakyat Jamahiriya Rakyat Sosialis Arab Libya dan kembali disalin semula oleh tim daripada buku. Baik. Muammar Gaddafi semasa hidupnya adalah seorang pemimpin dunia ketiga yang dikenali. Banyak yang telah dilakukan semasa beliau hidup, antaranya sektor pendidikan dan kesihatan adalah percuma. Meskipun begitu, kematian beliau adalah sangat disesali. Pada hari ini, Libya sudah menjadi padang jarak padang terkukur akibat invasi dari musuh hasil campur tangan puak pemberontak. Kami sebagai pihak penerbit tidaklah mengatakan bahawa rejim Gaddafi tidak melakukan apa-apa kesalahan, tetapi menjemput pihak luar untuk datang menyelesaikan permasalahan dalaman
bukanlah sebuah keputusan yang bijak. Selain Iraq, Afghanistan, Libya, pasca Gaddafi adalah living proof tentang pernyataan ini. Bagaimanapun, buku hijau ini bukanlah tentang situasi geopolitik di Libya atau tentang Gaddafi, tapi adalah idea dan pemikiran Gaddafi yang tertuang dalam buku ini. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Saudara Arin Dinesh untuk memulakan pembentangan beliau. Terima kasih Saudara Ben. Sebelum itu, saya nak mengingati kawan-kawan di sini, kawan-kawan yang menonton bahawa semalam, kalau saya tak silap, ulang tahun ke-70 lebih pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Jadi itu satu peristiwa yang disesali lah, dan itu menjadi peristiwa yang besar yang membentuk dunia pada yang kita lihat pada masa kini, kan? Kemenangan Amerika Syarikat dan satu order dunia yang baru lah. Saya tidak menggunakan istilah ni dalam erti kata konspirasi, tapi dalam erti kata pembangunan sebuah dunia pasca kolonialisme, dan hal ini berkaitan dengan banyak idea politik yang wujud selepas itu, yang terbentuk selepas itu. Seperti mana kita tahu, tahun-tahun yang berikutnya selepas kemenangan Allied Forces, dunia masuk ke kancah perang dingin. Jadi apa yang saya akan bentangkan di sini adalah berdasarkan pada kata penghantar saya. Saya tidak menyentuh buku ini secara keseluruhan. Saya lebih banyak menyentuh tentang idea politik utama Muammar Gaddafi, Jamahiriyah, dan saya akan mulakan dengan bahagian pertama. Apa yang saya kata di sini adalah, ya, perang dingin menjadi satu perang proksi, zaman espionage dan pertentangan idea yang penting dalam sejarah manusia. Sebab sebelum itu tidak pernah terjadi sesuatu perdebatan ataupun perwacanaan idea falsafah politik bagaimana kita nak membentuk dunia ini dengan sangat besar. Ini hasil daripada daripada modernisasi, kan? Modernisasi barat dan sebagainya, kolonialisme. Jadi buku hijau menjadi satu contoh atau kelainan di zaman itu, di zaman perang dingin, yang juga merupakan satu medan perang idea bahawa sosok Muammar Gaddafi ingin menetapkan hala tuju yang lain dalam perebutan antara helang Amerika Syarikat dan beruang Uni Soviet Union. Paradigma helang dan beruang ini sesuatu yang dilihatnya dalam lensa atau kanta yang lebih jelas untuk mengenal pasti kelemahan kedua binatang politik ini, ideologi politik ini. Ianya mengulang hal yang asas dahulu, iaitu melihat pada diri sendiri, konteks setempat dan situasi dunia, di mana wujud peminggiran negara-negara kecil yang tidak semaju atau kuat seperti helang dan beruang ini dalam pembangunan fizikal maupun mental, infrastruktur dan juga wacana intelek. Di zaman perang dingin ini, sampailah saat-saat akhir wujudnya negara Jamahiriyah Libya di bawah pimpinan Muammar Gaddafi, buku hijau telah menjadi sebahagian kuasa lunaknya soft power, dan ianya diedarkan dengan meluas kepada aktivis-aktivis politik untuk dijadikan sumber inspirasi dan pengajian di seluruh dunia. Jadi buku hijau ni di setiap kedutaan Libya di seluruh dunia mengedarkan buku hijau ini secara percuma untuk dipelajari, sebab Gaddafi sendiri dia mempunyai satu global vision untuk membina satu dunia yang baru, satu dunia yang berlawanan dengan idea-idea binary ini. Soviet Union yang mewakili Marxisme, Sosialisme, Amerika Syarikat yang mewakili corporate capitalism. Jalan yang baru ini dilihat relevan terutamanya untuk pembentukan sebuah negara Libya yang baru selepas pengambilan alihan kuasa pada 1969. Dan
buku hijau ni sesuatu yang memang tak banyak dipaparkan di media lah. Yang kita selalu dipaparkan di media tentang si Gaddafi ni adalah tentang sikap dan sifat peliknya, personality, sosok Gaddafi itu yang menjadi besar berbanding dengan idea-nya yang termaktub dalam buku hijau. Selain itu, dia ada beberapa dokumen yang lain dan idea-idea politik yang saya rasa boleh dikaji dan perlu dikaji dan juga masih relevan. Contohnya, dia ada dokumen putih, buku putih yang menerangkan tentang idea bagaimana kita nak selesaikan masalah Israel Palestin. Itu juga sesuatu yang menarik kan, tapi tidak diketahui oleh orang ramai. Ya, idea politik dan solidarity international yang dibawa olehnya dalam bentuk pan Afrikanisme seperti yang kita tahu di penghujung hayatnya, sebelum dia sebenarnya bukan dijatuhkan, bagi saya dibunuh kan. Dia lebih tertarik dengan idea Afrika Bersatu ini, yang bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi dia merupakan orang yang utama di zaman ini selepas kejatuhan Soviet dan sebagainya, dan mempromosikan idea itu sebagai idea yang penting untuk Afrika mencapai satu pembangunan yang independen dan tidak bergantung pada kuasa-kuasa imperialis dan menjadi mainan kan, Pan-Africanism. Tetapi ini saya fikir kesalahan juga daripada negara-negara Afrika ni, kerana mereka tidak bergerak ke arah situ. Walaupun pada tahun 99 dan tahun 2000 Gaddafi memang ingin idea ini terjadi, dan dia memang merealisasikannya dengan membentuk African Union yang berpusat di Afrika Selatan kan. Ya, jadi itu sisi yang lain yang kita juga dapat lihat dokumen buku putih itu tentang Israel, tentang konflik Palestin dan Israel. Idea solidarity international dia dalam menyokong gerakan seperti IRA, Irish Republican Army, dan juga Pan-Africanism, satu kesatuan Afrika kan, yang lain, yang bukan seperti yang menjadi persidangan di Addis Ababa, Ethiopia. Kalau saya tak salah, nama dia Organization of African States. Ini dua visi yang berbeza yang kita boleh kaji. Ya, jadi sekarang saya akan masuk ke asal usul bagaimana terbentuknya idea buku hijau ni. Ya. Perang dingin seperti yang dipelajari di sekolah atau mana-mana kelas pendidikan am adalah satu zaman di abad ke-20 yang berlangsung setelah habisnya Perang Dunia Kedua sehinggalah tumbangnya Soviet Union dan Blok Timur pada tahun 1999. Dunia pada masa ini terbelah menjadi dua kutub, dua blok dan dua aliran pemikiran yang amat dominan. Dua negara yang mewakili kedua ideologi ini berkejaran dan bersaing dengan sengit dalam fasa sejarah moden ini adalah Amerika Syarikat yang mewakili sistem ekonomi kapitalis dan Soviet Union yang membawa corak pembangunan sosialisme. Menurut bapa Noam Chomsky, dari sudut yang lain, Amerika Syarikat dan Uni Soviet ini adalah dua sistem propaganda yang menggunakan label komunisme dan kapitalisme untuk kepentingan daulah pemerintah, state machinery ataupun state power, merebut apa saja yang penting dari segi geopolitik dan ekonomik. Pihak Soviet Union dan Amerika menurutnya lagi hanya menggunakan ideologi untuk kepentingan kelas berkuasa dan pemerintah. Contohnya, Amerika menggunakan komunisme untuk menakutkan rakyatnya dengan hujah berkaitan dengan penolakan hak kebebasan dan anti agama, godless communist, yang mengancam kehidupan dan budaya Amerika Syarikat dan dunia bebas. Kebebasan bagi Amerika Syarikat adalah anugerah yang paling agung yang manusia perlu ada setelah beratus tahun menjadi hamba. Rusia, Uni Soviet pada masa itu, menganggap Amerika ini adalah negara yang ingin meluaskan ekonomi kapitalis yang mengeksploitasi kelas pekerja dan menggalakkan rasisme. Internasionalisme menjadi slogan pada masa itu
iaitu bagi pandangan saya satu bentuk globalisasi yang terancang dan falsafahnya adalah untuk mencipta satu dunia di mana manusia tidak kira bangsa dan agama adalah sama seperti dari segi dirinya menjadi subjek kepada eksploitasi kapitalisme dan perubahan yang berbentuk revolusioner harus berlaku untuk mengubah keadaan ini. Kedua-dua mereka ini, Amerika Syarikat dan Uni Soviet, telah bertungkus lumus menyebarkan soft powernya, kuasa lunak, budaya dan sebagainya dalam bentuk mesej-mesej politik, acara seni dan budaya. CIA sendiri misalnya yang mendanai dengan baik beberapa institusi budaya untuk mempromosikan seni abstrak impressionism sebagai tanda pencapaian kreativiti dan kebebasan artis-artis dan rakyat Amerika. Perang dingin diingati juga oleh orang yang hidup di zaman itu sebagai nuclear age. Kita semua tahulah nuclear age. Hasil daripada kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua telah memulakan satu nuclear arms race. Dia satu competition, dia satu persaingan lah untuk mencipta senjata yang paling berbahaya lah pada masa tu dan juga pada masa kini. Yang kita ada. Hasil daripada kemenangan pihak bersekutu dan Perang Dunia Kedua telah memulakan satu nuclear arms race di mana Uni Soviet dan Amerika Syarikat menjadikan ia super weapon terbaru dan sangat berbahaya dari segi kemampuannya untuk menghancurkan sebuah bandaraya berjuta orang dan menghancur ulang tamadun manusia untuk beberapa kali jika menjadi satu perang panas, menjadi perang yang real lah, perang yang actual, benar-benar jadi perang. Efeknya pada alam sekitar sangat teruk dan ujian nuklear sering dikecam kerana hal ini. Kesannya bukan saja membunuh ekosistem dan beratus kilometer persegi, ia juga membuatkan kawasan-kawasan itu susah untuk diduduki dan menelan berbilion-bilion dari bajet pertahanan kedua negara ini. Ketakutan itu dialami oleh ramai orang dan bermulalah satu obsesi tentang perang nuklear sehingga kebanyakan kota utama di dunia ada tempat melindungi diri bawah tanah jika diserang bom nuklear. Ada yang mengatakan ini polisi pertahanan pada masa itu yang diikuti oleh Amerika Syarikat, yang dijalankan oleh Amerika Syarikat. Ada yang mengatakan mutually assured destruction itu akan membuat dunia lebih aman kerana kedua-dua kuasa besar itu ada super weapon tersebut, maka pertentangan kuasa itu hanyalah akan dingin dan tidak mungkin suhunya menjadi panas perang secara langsung. Doktrin mutually assured destruction ini dikritik oleh John McCoy. John McCoy ni salah seorang daripada satu tim. Dia orang Malaysia. Dia salah seorang daripada satu tim yang mengkritik penggunaan nuklear sebagai kononnya satu cara untuk mencapai keamanan di dunia ni. Dia salah seorang daripada tim itu yang menerima hadiah Nobel, tapi ramai orang Malaysia tak tahu tentang dia. Mungkin satu hari boleh panggil dia untuk kubur jugalah, bincang soal ni. Aku rasa dia datang, boleh je. Ini dikritik oleh John McCoy sebagai satu perkara yang tidak dapat menghentikan kemungkinan untuk menjadi satu nuclear holocaust, kemusnahan besar-besaran. Dunia pada masa itu telah hampir 9 kali dihancurkan oleh perang nuklear dan yang paling diingati oleh orang ramai adalah Cuban Missile Crisis pada tahun 1962. China dan Soviet Union juga hampir perang. Mereka perang di sempadan dulu. Dan kalau itu tidak dihentikan dengan dengan peace talks, saya fikir hancur dunia. Dan perang sempadan antara Soviet Union dan China. Mana tadi? Cuban Missile Crisis. Doktrin itu kemudiannya digantikan dengan apa yang dinamakan secara kolokvial ataupun secara popularnya Star Wars, atau nama formalnya iaitu Strategic Defense Initiative. Doktrin baru ini adalah dasar Presiden Ronald Reagan dan ia berfokus pada pelaburan teknologi senjata pertahanan yang beraras tinggi seperti menempatkan sistem pertahanan di angkasa lepas bagi mengelakkan dari dihancurkan Uni Soviet dan bereksperimen dengan teknologi laser seperti pedang-pedang lightsaber dalam filem Star Wars. Kegilaan terakhir ini yang dikatakan melemahkan ekonomi dan menelan kewangan negara Uni Soviet sebelum tumbang, selain daripada perang Afghanistan yang juga yang memakan 9 tahun.
Pada peringkat awal Perang Dingin, banyak negara bekas tanah jajahan telah mendapat kemerdekaan. Proses ini dinamakan decolonialization. Proses decolonialization adalah hasil usaha dua faktor yang penting, iaitu perjuangan gerakan rakyat di negara-negara untuk dimerdekakan dan komitmen negara penjajah seperti Inggeris dan Perancis. Walaupun tidak semuanya berhasil merdeka secara aman kerana pihak penjajah ingin melambatkan proses itu untuk menjamin siapa yang akan berkuasa dan memerintah dan menjamin aset-aset mereka di bekas tanah jajahan itu. Proses ini juga telah mengubah komposisi PBB yang baru ditubuhkan pada masa itu dan memulakan satu era hubungan kuasa yang baru di mana pemenang-pemenang Perang Dunia Kedua ingin mencorak dunia mengikut kepentingan mereka. Negara-negara yang baru merdeka ini dinamakan Third World atau dikenali sebagai Third World lah, Third World Nations. Dan hubungan mereka dengan dunia pertama agak lain sedikit, yang disebut sebagai neokolonialisme. Teori neokolonialisme ini yang hangat disebut oleh Presiden Soekarno dan dipopularkan oleh dia di rantau ini, tetapi terma ini asalnya daripada Kwame Nkrumah. Dalam dia tajuk bukunya Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism. Dan inti partinya adalah hubungan menjajah secara langsung dalam keseluruhan atau semua aspek sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah bentuk hubungan kuasa yang berbeza, iaitu kekuasaan ekonomi dan pengaruh politik dalam bentuk hegemoni. Penjaga baru aset bekas-bekas penjajah merupakan pemerintah-pemerintah yang baru wujud ini, dan ini bermaksud semua pelaburan dalam bentuk ladang dan lain-lain masih dimiliki mereka, bekas penjajah. Pada tahun 1955, persidangan Bandung berlangsung di Indonesia. Ramai pemimpin negara baru merdeka ini telah berkumpul di Bandung untuk berjumpa, bersidang dan berbincang mengenai hala tuju mereka dalam dunia yang baru ini, iaitu satu dunia yang hampir tidak ada kolonialisme, tetapi apa yang sedang berlaku adalah persaingan dua kuasa baru, iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union. Perjumpaan mereka lebih kurang seminggu ini telah dihadiri oleh tokoh-tokoh besar pada masa itu, contohnya Jawaharlal Nehru, Presiden India, Gamal Abdel Nasir, Presiden Mesir, Kwame Nkrumah, Presiden Ghana, dan Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia pada masa itu. Saya rasa ramai yang tak tahulah tentang Yugoslavia. Dia sudah menjadi, dia dah masuk tong sampah sejarah lah, tak wujud lagi. Persidangan seperti Soviet Union. Persidangan Bandung telah dihadiri oleh lebih 30 negara yang sudah merdeka dan ada yang juga separa merdeka masih berstatus jajahan tetapi mengurus hal ehwalnya sendiri. Perhimpunan itu telah mencatat sejarah sebagai yang pertama mengumpulkan semua negara Asia dan Afrika ini untuk berbincang dan menjana idea-idea yang baru untuk mengubah nasib mereka dengan sifat masih dominan dan tidak seimbang dunia pasca Perang Dunia Kedua. Persidangan ini telah mencapai beberapa komitmen yang penting, iaitu kerjasama antara negara, intercooperation, dunia ketiga dari aspek pembangunan ekonomi dan pelindungan hak asasi, dan juga menghormati kedaulatan negara masing-masing. Ini yang saya namakan sebagai pembangunisme jalan ketiga. Pembangunan yang ingin keluar daripada cengkaman kedua kuasa besar politik ini, kan? Persidangan ini tidak berakhir dengan begitu saja. The Spirit of Bandung ini menjadi langkah pertama sebelum tertubuhnya NAM, Non-Aligned Movement. Pernah dengar Non-Aligned Movement? Masih wujud sampai sekarang. Di Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. NAM sepanjang Perang Dingin menjadi jalan ketiga berdasarkan kerjasama yang erat antara negara-negara dunia ketiga dan menjadi satu forum perbincangan negara-negara ini dalam isu-isu berkenaan masalah bipolarisasi kuasa, pembangunan dari segi sosioekonomik bagi mencapai kemakmuran dan kesamarataan. Badan ini tetap wujud sehingga hari ini. Walaupun Perang Dingin sudah lama berakhir, masih wujud kerana argumen mereka adalah masih ada masalah polariti ni. Ketumpuan penumpuan kuasa di satu pihak. Dan mereka yang sepertinya melakari dunia ini secara besar dalam pelbagai segi. Negara-negara bekas koloni ini masih terpinggir dan tidak dapat membangun
dengan lancar dan berdikari kerana masih ada model kebertergantungan ini dengan pusat kuasa. Pada hari ini mungkin kita boleh katakan Amerika Syarikat, tetapi situasinya sedikit lain dengan the emergence of China kan. Sekarang saya masuk tentang Gaddafi pula. Gaddafi lahir, tadi yang saya cakap adalah tentang konteks masa itu. Sekarang saya masuk tentang Gaddafi. Gaddafi lahir di dalam sebuah kemah luar sedikit dari kota Sirte pada tahun 1942. Tanggal dan bulan lahirnya tidak diketahui. Beliau lahir pada zaman penjajahan Itali dan Libya. Pada masa itu merupakan antara 4 tanah jajahannya di Afrika. Yang lagi 3 adalah Ethiopia, Somaliland dan Eritrea. Itali sebagai negara yang lambat dalam perlumbaan menjadi sebuah kuasa kolonial imperial menyerang Libya pada tahun 1911 dan memegangnya sehingga kekalahan Itali pada Perang Dunia Kedua. Libya dipecahkan menjadi 3 zon. Tripolitania, Cyrenaica di bawah urus takbir oleh Inggeris dan bahagian Fezzan diurus oleh Perancis. Selepas beberapa tahun ditadbir oleh dua negara ini, Idris Sanusi, Raja Libya pada masa itu, mengisytiharkan dirinya sebagai Amir bagi wilayah Cyrenaica. Tetapi pihak PBB menasihatinya supaya digabungkan ketiga-tiga wilayah tersebut menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1952. Sejurus selepas kemerdekaannya, Libya kemerdekaannya, pihak Anglo-Amerika ingin membuka kem tentera di sana atas sebab-sebab strategik, iaitu Willows Air Base pada zaman itu merupakan kem tentera Amerika yang terbesar di luar Amerika Syarikat. Bendera Libya yang dikibarkan sekarang adalah bendera Libya pada masa Idris Sanusi sebelum ia ditukar pada awal pemerintahan Gaddafi. Libya pada masa itu adalah antara negara paling miskin di dunia Arab dan Afrika. Tanahnya tidak diterokai sampailah pada tahun 1956 apabila konsesi penerokaan ataupun cari gali minyak diberi pada syarikat luar negara. Galian bawah tanah untuk menjumpai minyak telah berjaya pada tahun 1959 dan inilah permulaan industri minyak di Libya dan pembangunan Libya di zaman moden. Ekonomi Libya pada waktu itu mula meningkat dari tahun 1961 setelah siap terbenanya saluran paip yang mengalirkan minyak sejauh 167 km. Libya sudah mula menjadi kaya, tetapi hasil kekayaan ini tidak menitis ke bawah. Pengagihan kekayaan dan kekurangan kemudahan awam yang asas membuatkan orang ramai terpinggir. Muammar Gaddafi adalah seorang pelajar kolej kadet tentera di Benghazi dan dunia Arab pada waktu itu juga terkena tempiasnya Perang Dingin. Dunia Arab sudah terkenal pada waktu itu dengan Gamal Abdel Nasir, pemimpin negara Mesir, menjadi seorang gergasi anti-imperialis bagi orang Arab dan dunia ketiga. Nama beliau, Gamal Abdel Nasir, melonjak naik kerana pendiriannya untuk merampas terusan Suez dari pihak Inggeris dan Perancis. Terusan ini dimilik negara kan, dan beberapa langkah alas ekonomi sosialis telah diimplementasikan pada zamannya, iaitu land reform. Salah satu contohnya adalah land reform. Semangat nasionalisme Arab pada zaman itu telah diikuti dengan luas oleh ramai orang pada masa itu dan tidak hairanlah bahawa Muammar Gaddafi juga terpengaruh oleh semangat dan idea ini. Beliau, Muammar Gaddafi, menjadi pendengar Radio Cairo Voice of the People dan dikatakan menghafal pidato-pidato Nasir. Itu sudah tentu pada zamannya di kolej tentera. Hal ini menjadi pengaruhnya untuk memikirkan masa depan ataupun visi pembangunan yang adil untuk rakyat Libya. Sama seperti Nasir yang berlatar belakangkan tentera, beliau melancarkan pengambilalihan kuasa pada tahun 1969 pada usia yang muda, iaitu 28 tahun umur saya. Dia dah lancarkan satu kudeta, ambil alih kerajaan pemerintah. Pemuda yang berani mencabar realiti ini telah memilik negarakan industri minyak dan menutup kem tentera Amerika Syarikat di Libya. Tindakan yang berani ini telah membuatkannya menjadi perhatian Uni Soviet dan Libya. Dan Libya pun menjadi sekutu Soviet Union. Hal ini mula membuat Gaddafi dan Libya dipandang dengan serius. Sosialismenya Gaddafi ini adalah satu yang sangat berteraskan pada nilai-nilai masyarakat setempat dan agama Islam dijadikan agama resmi.
di negaranya. Gaddafi dikatakan diinspirasi oleh Mao Zedong dan yang mempunyai buku merah, Mao's Little Red Book. Nama Cinanya Yilu. Mao Zedong Yilu. Dia pula menerbitkan sebuah buku dan di dalam buku ini terkandunglah idea utama Muammar Gaddafi. Ini yang saya akan bincangkan, iaitu Third Universal Theory. Idea ini adalah inovasi politik hasil dari pemikiran Muammar Gaddafi. Ia merupakan sintesa antara kapitalisme dan komunisme, tetapi mempunyai kelainan dari kebanyakan sintesa atau idea-idea alternatif pembangunan yang ada pada zamannya, iaitu nasionalisme dan sosialisme Arab dan dunia ketiga. Third Universal Theory ini adalah satu cara dalam soal bagaimana kita hendak membangunkan satu masyarakat ataupun sistem sosiopolitik dan ekonomik yang berdasarkan pada prinsip ataupun konsepsi Jamhariyah. Jamhariyah adalah satu terma yang diciptakan oleh Muammar Gaddafi yang membawa maksud terjemahan langsung ke dalam bahasa Inggeris sebagai People's Authority ataupun State of the Masses. Beliau menjelaskan bahawa sejarah dunia telah melalui dua fasa umum yang penting dari segi perkembangan politik. Fasa pertama adalah zaman monarki, di mana raja atau sultan memiliki segala tanah dan apa-apa saja di tanah itu dengan bantuan bangsawan adalah miliknya. Pada zaman itu, ketaatan menjadi dogma yang utama dan raja dianggapi oleh orang ramai sebagai God's gift on earth, anugerah Tuhan kepada manusia. Fasa kedua pula adalah zaman Republik yang menjadi kenyataan selepas berlakunya dua revolusi yang besar ini, iaitu Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1785. Ini yang meletakkan takrif apa itu Republik dan telah mengubah ekonomi politik Eropah itu secara besar, dan kemudiannya diimport kepada banyak negara pasca jajahan ini sebagai model pembangunannya. Kedua-dua revolusi ini adalah pertentangan rakyat dan bangsawan. Di zaman ini, idea-idea pencerahan tentang kemampuan manusia berfikir dan mempunyai kuasa inherentnya sendiri menjadi ideologi penggerakan. Keterikatan pada bangsawan dan raja telah dikalahkan, tetapi segolongan kelas yang lain telah menjadi penguasa sebenar Republik ini. Pendirian struktur politik Republik ini adalah sebenarnya kejayaan kaum pemodal yang memperkudakan rakyat petani untuk membuang monarki. Pada awalnya Republik ini hanyalah kekuasaan segolongan manusia-manusia yang bijak dan mempunyai harta. Manusia yang tercerah ini yang selalunya akan memikir dan mengurus rakyat. Rakyat seperti telah memilih raja-raja baru ini yang akhirnya lebih berkuasa dari rakyat. Di dunia sekarang, demokrasi liberal telah melalui satu perubahan yang lebih terbuka dan lebih konsultatif, lebih mengambil kira suara dan pendapat rakyat. Mekanisme ini ditambah baik kata penyokong-penyokongnya, tetapi apa yang bagi Gaddafi menjadi masalah sebenar adalah masalah perwakilan dalam demokrasi itu sendiri. Ini dalam bahagian pertama buku hijau. Buku hijau ni ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah masalah demokrasi. Bahagian dua adalah sosialisme, permasalahan ekonomi. Masalah ketiga adalah asas sosial tentang sesebuah masyarakat itu. Asas sosial, social basis, the social basis of human development, pembangunan manusia. Jadi dia kata perwakilan dalam demokrasi sendiri adalah masalah. Rakyat di sebuah kawasan parlimen yang berpuluh atau beratus ribu pengundi atau orang terpaksa diwakili oleh seseorang untuk menyuarakan dan berdebat buat diri mereka. Apa yang diajukan oleh Gaddafi adalah kekuasaan itu haruslah diletakkan langsung pada tangan rakyat untuk bersuara dan menentukan hala tuju mereka, daripada membiarkan ahli-ahli politik atau wakil rakyat menentukan semua yang berkaitan isu tempatan nasional dan internasional. Jadi secara terus terang dia menentang Madisonian demokrasi. Dia lebih mengajukan cara membuat keputusan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Greek city states ini.
2,200 tahun yang lalu. Ya. Menurut Third Universal Theory ini, daripada memilih wakil-wakil rakyat mereka untuk menjadi otak dan suara manusia, harus menjangkau 2 fasa tahap pembangunan sosial dan masyarakat ini, struktur politik ini, iaitu monarki dan republik, demokrasi perwakilan sebagai solusi kehidupan dan struktur politik yang selalu menjadi masalah. Sebelum semua ini dibuat, asas ekonomi dan sosial itu haruslah di tangan rakyat, seperti contoh kes Libya. Minyak petroleum sepenuhnya dimiliki rakyat dan hasil pendapatan minyak itu digunakan secara langsung untuk menyediakan asas yang memberikan rakyat atau masyarakat kuasa untuk bebas menguruskan diri mereka sendiri tanpa kerisauan bahawa mereka akan lapar atau terbeban. Dalam erti kata yang lain, Third Universal Theory adalah satu demokrasi yang tidak ada parti politik yang memerintah negara, tetapi rakyat yang benar-benar memerintah melalui Jamhariyah yang saya sebutkan di Jamhariyah ni, iaitu State of the Masses ataupun People's Committees. Jamhariyah, People's Congresses, adalah satu musyawarah rakyat setempat mendiskusikan semua hal dan boleh dibuat di mana-mana saja dalam kawasan itu. Dia tak tertakluk pada satu dewan ke tempat orang tepi jalan pun boleh buat. Satu ni. Ini yang dikatakan lah. Saya kurang tahu dari sudut amalannya macam mana, tapi ini yang saya dapat tahu, ini yang saya baca. Satu musyawarah rakyat setempat mendiskusikan hal dan boleh dibuat di mana-mana saja dalam kawasan itu. Badan pelaksana kehendak rakyat ini yang dinamakan People's Committee membahagikan tugas kepada beberapa subkomiti yang akan fokus kepada aspek tertentu dalam masyarakat seperti sosial dan ekonomi. Setiap usul itu adalah menjadi panduan, asas dan amanah untuk dilaksanakan People's Committees. Mereka yang dipilih oleh People's Congresses boleh dilucutkan atau dipersoalkan untuk memastikan bahawa proses pelaksanaan itu mencapai hasil yang terbaik. Konsep dan amalan Jamhariyah ini adalah satu demokrasi yang menekankan pelibatan orang ramai dalam membuat keputusan daripada memberikan kuasa eksekutif menentukan dasar, direct and participatory democracy. Ini berlainan dengan sosialisme ala Soviet yang merupakan satu kediktatoran sebuah parti politik yang tidak mengekspresikan semangat demokrasi sebenar. Menurut dia, sosialisme Soviet itu juga terlalu berpusat di atas, manakala hierarki kuasa yang bermula di Libya pada tahun 70-an bermula dari bawah. Segala luahan dan idea diekspresikan di People's Congresses yang boleh bertempat di mana saja, masjid atau mana-mana ruang awam, dan sebenarnya juga ada ruang khusus untuk buat benda ni. Ada dewan khusus untuk buat benda ni. Dan keputusan dari ini dibawa ke atas untuk diperincikan dan dilaksanakan oleh People's Committee. Dan peringkat yang paling atas iaitu General People's Assembly. Keputusan di peringkat yang paling atas kemudiannya secara automatik haruslah mengalir ke bawah untuk dilaksanakan oleh badan-badan yang anggotanya dipilih tadi dan terikat pada amanah dan undang-undang, duty of the popular committees. Gaddafi di sini tidak ada sebarang jawatan yang resmi. Dia hanya mempunyai gelaran yang dipanggil pemimpin revolusi, tetapi kuasa atas sesebuah tempat itu tidak boleh dia mencampuri. Dia tidak boleh mencampuri urusan tempat itu. Dia hanya mewakili Libya di peringkat antarabangsa sebagai formaliti untuk selaras dengan sistem dunia sekarang yang berbentuk negara bangsa. Hakikatnya, dia tidak mempunyai apa-apa hak atas keputusan masyarakat setempat dan tugas kepimpinannya sangat terbatas dan mungkin dalam hal formaliti pengurusan sebuah wilayah untuk mempunyai sempadan dan komander dalam hal pertahanan dan ketenteraan. Third Universal Theory yang juga dinyatakan sebagai visi antarabangsa juga dinyatakan sebagai visi antarabangsa untuk mencapai keamanan sejagat. Di dalam aspek sosial, Third Universal Theory menerangkan bahawa setiap masyarakat mempunyai rantai-rantai yang sosialnya, social chain yang sedia ada, iaitu dari keluarga sampailah ke peringkat negara. Negara yang bermula dari keluarga sebenarnya adalah sebuah keluarga yang besar dan harus mempunyai semangat solidariti dan kekeluargaan pada orang ramai dalam peringkat nasional ini. Dari segi sosial, teori ini menekan bahawa wanita dan lelaki itu cuma, dan ini yang lawa, ini yang sebenarnya menjadi
hal yang diberi liputan yang luas lah oleh media bila melaporkan tentang buku hijau ni. Mereka mereka tidak mengambil kira hal-hal yang lain yang Gaddafi cakap. Mereka membuat lawak tentang hal yang seperti ini yang dinyatakan, dan memang dinyatakan dalam bukunya. Dari segi sosial, teori ini menekankan bahawa wanita dan lelaki itu bezanya cuma haid dan boleh mengandungkan anak. Benda yang sangat obvious lah, kita semua tahu kan. Dia tak perlu nyatakan pun dengan jelas sebegitu. Tapi balik kepada poin saya tadi, ini yang selalu menjadi apa yang dilaporkan di media dan menjadi bahan lawak oleh media barat terutamanya, tanpa melihat semua kandungan dalam buku hijau itu. Hal ini nampak jelas dan seperti sesuatu yang pasti semua orang akan mengetahui dengan umum. Hal yang nyata ini baginya adalah hakikat menjadi manusia dan pembahagian gender. Ini ramai feminis tidak setujulah tentang hal ini. Baginya ini tidak meniadakan kesamarataan di antara dua gender ini, dan kedua wanita dan lelaki mempunyai akses kepada kebajikan sosial yang sama, pendidikan, hak bersuara dalam jamhariah dan kesihatan, partisipasinya dalam jamhariah dan akses dia juga kepada kesihatan. Baginya lagi, menjaga anak adalah tanggungjawab ibu, dan tanggungjawab itu adalah satu tanggungjawab yang semula jadi, dan menafikan hal ini adalah menafikan hak dan peranan ibu sebagai penjaga pada anak-anak. Jadi dia melihat gender ini dari sudut biological lah. Ini di zaman kepelbagaian teori pasti akan dapat banyak kritisisme, terutama daripada orang di gender studies. Libya tidak mempunyai tadika atau tempat asuhan kanak-kanak kerana ia menekankan bahawa keluarga yang harus bertanggungjawab ke atas anak-anak mereka dan pada umur yang masih kecil untuk merapatkan hubungan kasih sayang dan waktu bersama. Hal ini dalam buku hijau adalah bab yang selalu menerima kritikan kerana telah menekankan sebab-sebab biologikal sebagai penentu kelakuan atau sikap seorang manusia. Dari segi ekonomi pula, tempat kerja menjadi milik bersama menggunakan dan segala keputusan dibuat oleh mereka. Segala hasil tenaga kerja mereka hanya diperahkan untuk kepentingan bersama dan pengukuhan kekayaan bersama. Setiap pekerja di dalam satu perusahaan adalah rakan kongsi dan bukan lagi pekerja. Inisiatif ini hanya berlaku dari tempat produksi barangan hilang, tetapi juga di tempat pelayanan. Pemilik-pemilik lama perusahaan ini akan diberikan pampasan dan menjadi sebahagian daripada pengurusan kilang-kilang dan syarikat-syarikat ini untuk mengkayakan negara dan mengukuhkan kekayaan sosial masyarakat dan warga negara Libya. Di dalam buku hijau terdapat banyak hal atau aspek yang disentuh yang menjadi panduan, tetapi dalam penghantar ini disentuh pada dasar teori adalah hanya saya sentuh pada dasar teori, iaitu jamhariah ataupun the state of masses. Apa yang diceritakan tadi dijalankan di Libya dan selalu diberikan penekanan. Mungkin sebab Libya menjadi pengeluar minyak yang membuat eksperimen-eksperimen ini berjaya dijalankan, atau populasi yang kecil membuatkan ianya mudah disusun dengan sebegitu rupa. Apa yang penting adalah kritik dan jawapan idea ini bagi kita memikirkan sesuatu yang baru untuk kita mencapai di dunia ini. Di dunia ini bagi menyelesaikan sebahagian besar masalah pengurusan ekonomi dan wadah individu bagi menentukan kepentingan bersama dan melaksanakan kepentingan bersama. Jadi saya akan masuk sekarang tentang apa yang saya lihat tentang Gaddafi lah sewaktu saya membesar. Ini pandangan peribadi lah, sebab dalam penghantar ni dia menyentuh dua aspek inilah. Satu yang berkenaan dengan teori politik Gaddafi itu sendiri yang termaktub dalam buku hijau, dan yang peribadi, apa yang saya lihat dan membaca tentangnya. Jadi saya akan mula dari saya masih mula dengan Arab Spring. Saya akan mula dengan Arab Spring. Arab Spring ini konteks mana Gaddafi ini dibunuh. Kebangkitan dunia Arab adalah salah satu aksi perlawanan massa rakyat yang amat gagah, berani dan menginspirasi yang pernah berlaku dalam
dunia Arab dan juga sejarah abad ke-21. Ia adalah satu kebangkitan rakyat yang tidak mungkin terjadi tanpa pengorbanan dan keberanian orang ramai untuk meraih satu hidup yang lebih baik tanpa rasa lapar, untuk melangsungkan hidup dan tidak berasa takut untuk bersuara atau mengkritik kuasa-kuasa dan struktur sedia ada secara politik, ekonomi dan ketenteraan yang menekan mereka dengan kejam dan memerintah atas ketamakan. Kuasa rakyat dilihat begitu jelas dan perkembangannya diikuti lewat media massa oleh rakyat, melalui media massa oleh rakyat serata dunia pada masa itu, Disember 2010 sehingga Oktober tahun 2011. Saya masih ingat peristiwa ini dengan segar sekali dan sebenarnya inilah peristiwa yang memicu satu minat yang lebih mendalam tentang politik antarabangsa dan perkembangan isu-isu semasa di Timur Tengah ataupun secara lebih luasnya dipanggil dunia Arab. Yang sering didengar ataupun identik dengan Timur Tengah adalah pemikiran saya sepanjang waktu saya membesar sampai peristiwa itu hanyalah konflik Israel-Palestin dan tempat-tempat yang tercatat dalam Alkitab, Bible ataupun Injil seperti Yerusalem dan Damsyik. Saya juga harus berterima kasih kepada sekumpulan pelajar Arab yang saya pernah kenal dan berkawan. Dari mereka lah sifat ingin tahu saya tentang politik, sejarah dan isu-isu semasa dunia Arab dan agama Islam itu dijawab dan dikongsi oleh mereka secara rambang dan juga kadang-kadang rinci. Pandangan-pandangan mereka, terutamanya pelajar-pelajar Saudi yang saya kenal, agak pro berpihak pada kerajaan Saudi tetapi masih menjadi salah satu sumber yang masih diingati dan berbekas pada minda saya sehingga hari ini. Sepanjang kebangkitan dunia Arab, saya telah membeli majalah Time setiap minggu dan harganya dengan harganya yang mahal, iaitu pada masa itu RM10, sekarang saya rasa RM15 ke 14. Senaskah harga tahun 2010 hingga 2011 untuk mendapatkan segala maklumat tentang perkembangan kebangkitan rakyat Arab terutamanya di Mesir. Slogan utama pada masa itu adalah "The people want to overthrow the regime" dan inilah yang menjadi laungan rakyat yang marah tetapi penuh bertenaga demi mengubah keadaan. Pengaruh kebangkitan ini juga menjangkiti rakyat Iran yang baru saja selepas 2 tahun turun berdemo dan tidak puas hati membantah pilihan raya tahun 2009, turun sekali lagi untuk menunjuk perasaan dengan hebat. Fenomena kebangkitan rakyat ini marak dari penghujung dunia Arab di barat iaitu Maghribi sampailah penghujung paling timurnya iaitu Iraq. Tetapi sebenarnya tidak hanya terbatas di dunia Arab tetapi juga mempengaruhi rakyat Iran untuk bangkit dan protes. Semua negara yang dilandai fenomena kebangkitan ini tidak mengalami kesudahan yang sama tetapi kebanyakan berjaya membuang diktator-diktator mereka secara aman. Mereka yang tumbang adalah Ali Abdullah Saleh di Yaman yang kemudiannya digantikan dengan Mansur Hadi. Ini pun satu kes yang lain lah yang amat dahsyat lah dan menyedihkan di Yaman pasca Arab Spring. Perkembangan masih tidak stabil. Sebagai Presiden Yaman, Mansur Hadi sebagai Presiden Yaman, Husni Mubarak yang menjadi tumpuan utama antara semua negara Arab meletak jawatan setelah 3 bulan ditekan secara konsisten. Di antara semua diktator ini yang telah dibuang, digantikan atau dilucutkan kuasanya, Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang sangat kontroversial ini, dibunuh pada 20 Oktober 2011 setelah berbulan-bulan dari bulan Mac negaranya dilumpuhkan oleh perang saudara. Tidak seperti nasib diktator-diktator lain yang mengundur secara aman atau sukarela ataupun melarikan diri seperti Zainal Abidin bin Ali, bekas Presiden Tunisia. Muammar Gaddafi mati dengan cara yang sangat kejam iaitu disula oleh orang-orang yang menangkapnya dan sebelum kolonel ini dibunuh dengan sebegitu rupa dia sempat bertanya apa yang saya telah buat pada anda. Dan saya masih ingat bila video ini menular di sosmed, banyak yang komen dan kata bahawa itu padah yang patut diterimanya dan inilah hukuman yang layak diterima seorang penindas. Selepas dibunuh dengan sebegitu ngeri, saya berfikir dan menanya diri saya yang naif dan kurang berpengetahuan itu beberapa soalan. Yang terkeluar dari benak fikiran saya pada masa itu adalah kenapa dia harus mati dengan sebegitu rupa? Apakah ini adil untuk dilakukan pada seseorang walaupun dia telah melakukan kesalahan yang paling dahsyat sekalipun? Di mana letaknya hak seseorang untuk didakwa menurut proses mahkamah dan kenapa mereka tidak mempunyai kesedaran itu, orang-orang yang membunuhnya? Kesedaran atau amalan bahawa pembicaraan itu adalah satu keperluan dan menyerahkan ini kepada mahkamah untuk menentukan sama ada beliau harus mati atau tidak, itu langsung tidak terlintas fikiran pembunuh-pembunuhnya.
Emosi dan sifat kebinatangan kita sebagai manusia mungkin yang menjadi sebab kenapa mereka bertindak begitu. Perang membuat manusia rakus, benci dan sifat ingin kekal hidup saja yang menjadi keutamaan dan kadang atas nama keadilan dan kesejahteraan dan matlamat politik yang lain. Saddam Hussein 8 tahun sebelum itu ditangkap dengan cara yang hormat dan diberi layanan yang baik oleh tentera Amerika. Dia kemudiannya dibicarakan dan di mahkamah sehingga dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2006 oleh ICC, International Criminal Court. Tetapi pemberontak-pemberontak dan pengkhianat-pengkhianat ini tidak mematuhi undang-undang internasional. Jika mereka tidak mengakui atau diakui oleh Konvensi Geneva tentang perang, kenapa mereka tidak sekurang-kurangnya bertindak atas ajaran agama? Saya andai mereka ini orang beragama. Dan sudah tentu tidak ada mana-mana ajaran agama pada hari ini menghalalkan tindakan seperti itu. Atau mana-mana agama pun lah. Ya, dalam perang dan politik, membunuh lawan itu satu tindakan yang betul dan harus dibuat untuk mengurangkan pertentangan dan mendominasi. Kali pertama saya mendengar tentang Libya itu sendiri adalah dari permainan Command and Conquer, Red Alert. Dan dari situlah saya mencari pengetahuan dan membaca sikit tentang seorang pemimpin yang bernama Muammar Gaddafi. Pernah juga saya memotong gambarnya dari majalah National Geographic. Gambar beliau mengenakan gaya biasanya, iaitu memakai cermin mata hitam berserban dan memakai jubah hijau atau coklat. Saya pasti ramai yang tahu gayanya ini dan juga menjadi tertarik dengan gayanya, dan apabila mengetahui tentang kelantangannya, saya menjadi lebih berminat mengkaji tentang politik dan dasarnya di kemudian hari, sedekad atau lebih selepas itu. Seperti mana saya perkatakan awal tadi, kebangkitan Arab ini tidak terbatas di dunia Arab dan Iran yang terkeluar daripada sebuah kawasan sosial budaya dan geografi Arab yang juga mengalami gegarannya. Di sebelah utara dari Libya menyeberangi Laut Mediterania, negara Itali bekas jajahan Libya telah mendapat semangat kebangkitan anak muda dan rakyat ini. Dunia Arab hasil daripada liputan yang luas dan kecanggihan teknologi media telah membuatkannya diketahui oleh orang ramai dan menginspirasikan peristiwa yang seperti apa yang berlaku di negara-negara itu. Rakyat Itali turut keluar beramai-ramai dan turun protes menuntut dan menekan Silvio Berlusconi untuk meletak jawatan atas pelbagai sebab dari penglibatannya dalam bermacam kes korupsi sehinggalah skandal seksnya dengan seorang budak perempuan bawah umur. Pada masa itu di Wisconsin, Amerika Syarikat dilandai juga dengan aksi protes besar-besaran. Warga pekerja di sana turun melawan dan membantah satu undang-undang, Wisconsin Act 10, Wisconsin Budget Repair Bill, yang menyatakan sikap Budget Repair Bill ini satu undang-undang yang nak mencabut kebajikan sosial pekerja lah, yang macam EPF dan sebagainya. Pada masa itu di Amerika, mereka turut menyatakan, protester-protester ini turut menyatakan sikap setia kawan mereka pada masa rakyat dunia Arab yang bangkit dan terus maju dalam membuang para penindas mereka. Pada bulan-bulan yang mengasyikkan dan mendebarkan ini, satu berita telah diterbitkan tentang satu pesta bunga-bunga yang selalu diadakan dan dilayan dengan seronok sekali oleh Silvio Berlusconi ini. Dan apa yang dilaporkan dalam berita yang saya baca pada masa itu adalah Muammar Gaddafi juga pernah menjadi tamu dan berseronok-seronok ketika menghadirinya. Pesta bunga-bunga ini adalah mirip dengan imej-imej pool party yang dalam filem Hollywood atau elite industri filem di LA, berseronok dengan ramai wanita cantik dan dalam keadaan separuh telanjang, dan ini hangat di media dan seperti biasa menjatuhkan kedua-dua pemimpin negara ini, Itali dan Libya, sebagai manusia-manusia yang tidak bermoral walaupun isunya adalah hal yang peribadi. Tetapi Muammar Gaddafi ini bukanlah manusia yang tidak pernah ada kontroversi. Libya di zaman pemimpinannya sering dicap sebagai sebuah international pariah state, dan pada masa yang sama beliau juga adalah seorang yang lantang ketika di persidangan rantau Arab League dan perhimpunan PBB. Sepanjang pemerintahannya masih berjalan, dia telah menjadi seorang political superstar bertaraf antarabangsa dengan kelantangan dan kepelikannya pada sikap dan gayanya.
beliau telah dituduh oleh pihak barat, Amerika dan sekutu-sekutunya sebagai pendana yang besar dalam isu international terrorism untuk waktu yang lama. Libya pada masa itu dikatakan sebuah negara yang terlibat dalam pendanaan dan pengedaran utama senjata kepada beberapa kumpulan pengganas seperti IRA, Irish Republican Army, iaitu satu kumpulan gerila kiri yang menginginkan Ireland Utara bebas daripada cengkaman United Kingdom yang masih memegang wilayah itu untuk beratus tahun. Al-Rukun di Amerika Syarikat merupakan satu geng jalanan yang berancang untuk melemahkan pemerintah Amerika secara internal domestik. Hal yang biasa didengar atau diketahui secara umum oleh pemimpin-pemimpin di rantau ini adalah MNLF, Moro National Liberation Front, yang dikepalai oleh Nur Miswari. Dikatakan mendapat bekalan senjata dan kewangan daripada Muammar Gaddafi untuk bangsa Moro berdiri bebas daripada kekuasaan Manila. Pada tahun 1986, Libya telah diserang oleh jet pesawat Amerika yang menjatuhkan bom ke atas Tripoli, ibu negara Libya, sebagai balasan ke atas apa yang dituduh sebagai penglibatan Libya dalam pengeboman diskotek Label di Berlin pada tahun yang sama. Dalam pengeboman itu anak angkat Gaddafi mati, ya. Dan rumah yang anaknya mati itu dijadikan museum. Jadi kalau ada tamu luar negara semua dia akan bawa ke situlah untuk tunjukkan tindakan Amerika yang tidak berperi kemanusiaan itulah. Ada 15 minit lagi. 15 minit lagi. Okey. Soalan banyak. Kita cakap, kita baca. Ya. Ni masalah ni sebab banyak nak cakap ni. 15 minit ya. Shit. Balik. Okey, kalau macam tu aku masuk ke ni lah, kesimpulan terus ah. Kalau nak cerita ni lagi sejam ni. 15 minit. Mana sejam nak cakap. Idea dalam kehidupan manusia, ini kesimpulan ya. Apa yang saya lihat dari segi epistemologi, bagaimana idea itu dicerna dan bagaimana idea itu dihasilkan oleh seseorang sosok yang memimpin tampuk utama kepimpinan sesebuah negara bagi untuk menjadikannya sebuah visi dalam pembangunan nasional ataupun internasional. Idea dalam kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan daripada realiti yang kita alami di dunia ini. Realiti ini adalah adalah tiga situasi atau konteks besar, iaitu peringkat internasional, nasional dan lokal. Ketiga hal ini secara umum adalah hal yang akan diketahui atau diambil tahu manusia dan ditafsirkannya dari bacaan dan pemerhatian. Ini boleh dirumuskan dalam satu prinsip, iaitu konteks yang membentuk manusia dan manusia yang membentuk konteks. Pada masa Third Universal Theory ini dirangkum dalam buku hijau, dunia sedang berada dalam perang dingin. Persoalan ideologi menjadi satu perdebatan yang besar oleh semua orang dari negara yang ekonominya mengikut aliran sosialis atau kapitalis sehingga masyarakat biasa. Ya, dia menjadi satu wacana yang besar dari kampus sampailah ke persidangan PBB. Kepentingan ideologi ini menjadi persoalan asas dalam dua hal menurut saya, iaitu bagaimana manusia hendak menguruskan kelompoknya dan kekayaannya, resourcesnya, dan siapa yang hendak menguruskannya. Setiap manusia adalah seorang pemikir politik yang secara langsung atau tidak langsung sebenarnya. Okey. Dalam contoh Muammar Gaddafi dan buku panduannya, itu buku hijau, hasil renungan dan pemikirannya ini sendiri adalah satu kajian sejarah idea atau asal usul kepada penciptaan sesebuah idea itu. Satu corak yang istimewa saya lihat di dunia Arab adalah nasionalisme dan pegawai-pegawai tentera yang patriotik seperti Nasir di Mesir yang menjadi idea yang dominan kerana dunia baru saja melalui apa yang dinamakan dekolonialisasi. Dan ini adalah hasil dan kenapa pegawai-pegawai tentera mereka mendapat pendidikan yang moden dan telah menjadikan ramai daripada pemimpin ini mempelajari sejarah hubungan kuasa di antara penjajah dan jajahan. Mereka juga telah melihat bagaimana terpinggirnya masyarakat mereka di zaman kolonial dan zaman pasca kolonial. Walaupun ada satu pembentukan penyusunan dunia kan yang dianggap lebih adil.
di zaman kolonial dan pasca kolonial dari segi pembangunan dan pendidikan. Pada masa itu, Uni Soviet menyokong gerakan anti-kolonial sebagai satu fasa pembebasan daripada penjajah untuk menguruskan hal ehwal dan ekonomi mereka sendiri. Tetapi walaupun sudah bebas, negara-negara ini tetap mempunyai hubungan yang tidak seimbang kerana kurang orang yang berpengetahuan dan masih bergantung pada negara-negara bekas penjajah mereka dari segi ekonomi, pembangunan teknologi dan sebagainya. Negara seperti Uni Soviet menyalurkan banyak bantuan untuk pembangunan bekas-bekas koloni yang menyebelahinya dalam perlumbaan besar yang dinamakan Perang Dingin ini. Dan banyak daripada negara-negara ini yang dibebaskannya digerakkan oleh kaum kiri komunis mengikut model pembangunan tanpa mengambil kira dengan lebih kritis keadaan tempatan yang mempunyai keunikannya sendiri. Muammar Gaddafi sebagai pemikir telah melihat kepentingan peranan agama atau budaya di Libya sebagai satu keunikan yang berakar dan menjadi penyatuan dasar masyarakat Libya, dan pada masa yang sama melihat model single party rule sebagai sesuatu yang bermasalah kerana sifat top downnya, atas ke bawah, pengagihan kuasa dari atas ke bawah yang tidak demokratik, dan menyatakan aspirasi masa rakyat. Dengan gabungan nasionalisme Arab yang awal, kritikannya kepada sosialisme yang dipimpin partai dan akar budaya sosio-agama telah melahirkan Third Universal Theory sebagai satu alternatif kepada alternatif yang sedia ada, sosialisme Soviet, yang dikatakan lebih sesuai untuk masyarakat dunia ketiga. Selain buku hijau, terdapat idea-idea lain yang menjadi sosialisme, idea-idea sosialisme menjadi ikutan oleh orang seperti Sukarno dan orang-orang lain yang memimpin negara-negara dunia tiga, yang boleh dikaji secara perbandingan dengan idea-idea politik yang kita adalah, yang saya sebut tadi. Sukarno ada Mahrainisme, ada Murbaisme, ada sosialisme sederhananya Sultan Syahir, ada cooperation movement, gerakan kooperasi kan, cooperative movement. Kepentingan mengkaji idea-idea pada masa yang lalu adalah tugas yang harus dibuat untuk melihat pencapaian dan batas sesuatu idea itu di zamannya dan mengutip intipati atau esensi prinsipnya untuk dikembangkan pada masa kini. Muammar Gaddafi sudah tiada, tetapi idea-idea dia masih ada. Idea-idea ini sesuatu yang sudah tentu mengancam elit-elit penguasa kalau dimobilisasikan dan dijadikan popular untuk menghantam dan merobohkan kuasa mereka dalam sistem yang sedia ada. Kuasa rakyat melalui Jamhariah ini tidak akan membenarkan elit mengawal atau mempermainkan hidup mereka. Itu sajalah. Saya menyediakan kek, anda semua menyediakan icing. Okey, terima kasih. Okay, habis tu pegang sudah Aaron. Okey ya. Benda panjang. Panjang ah. Dia nak 2 jam penonton tak sabar. Ada usul ni soalan. Soalan-soalan personal ni tanya dekat Facebook sendiri ya. PM. Okey, kita ambil soalan Soalan daripada bagi orang tak nak soalan tu. Soalan? Ada Ikram ni. Ikram soalan. Ikram. Tadi dalam kata pengantar saudara saudara sebut pasal Gaddafi, idea-idea Gaddafi akan terus berkembang dan maju lah ya. Lebih kurang macam tu. Mana tadi? Sorry. Kejap ya. Jangan mereka benda bro. Gimana ni? Ya, aku ni tadi kata pengantar ni. Bagian mana last ke? Bagian last ke? Kata pengantar. Dia kata jadi dalam konteks sekarang lah di dunia sekarang ni, mana di konteks politik global, termasuk politik semasa sekarang, bagaimana saudara melihat ideologi seperti Gaddafi ni semua dari segi pemerasan demokrasi
sains ekonomi dunia ketiga, idea dia adakah masih boleh mempengaruhi sekarang? Masalah dunia ketiga. Demokrasi di negara dunia ketiga, adakah Ya, sudah tentu demokrasi di negara dunia ketiga ni. Kita lihat demokrasi di dunia ketiga ni tak banyak kes yang sebenarnya successful, yang sebenarnya berjaya. Yang selalunya berjaya demokrasi liberal, yang selalunya orang angkat sebagai satu idea yang berjaya adalah Taiwan. Taiwan ini lain daripada yang lain lah. Sama ada anda nak mengakuinya negara atau tidak, itu terpulang pada anda. Tapi itu dijadikan satu reference point yang baik lah. India dari segi hak bersuara itu dikatakan antara yang terbaik di dunia. Tetapi kita lihat sekarang di India, hak bersuara boleh membuat anda dibunuh, kan? Ditembak, dibunuh, kan? Ada beberapa kes jurnalis yang kena seperti itu. Yang menemui ajalnya. Jadi apakah itu demokrasi, kan? Itu yang kita perlu tanyakan. Apakah demokrasi ini satu proses di mana kita memilih, kita ada hak bersuara, atau kita kita ada kebebasan untuk membuat apa saja yang kita nak selaras dengan perlembagaan. Idea demokrasi di dunia ketiga ni memang agak keterbelakang, kerana kita tidak ada amalan demokrasi seperti yang kita lihat sekarang. Sudah tentu sesuatu yang diimpuls, sesuatu yang dikenakan atas kita kerana kita melalui satu sistem dunia yang moden, kan, yang sebenarnya dimulakan dengan Atlantic Charter. Pengisytiharan dikolonialisasi itu dimulakan dengan Atlantic Charter, kan. Kita masih belum matang dari segi ini. Tapi permasalahan Gaddafi adalah tertumpunya kuasa pada ahli-ahli parlimen dan idea ke perwakilan itu sendiri bermasalah. Kita harus reverse the pyramid. Kita harus membalikkan piramid itu kepada orang di bawah yang menentukan berdasarkan kawasan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kerja yang radikal. Ini kerja yang besar, memerlukan satu perubahan yang radikal dan mungkin dari satu segi berdarah juga. Kerana orang tidak akan membenarkan benda ni berlaku kalau kita nak reconfigure it, kita nak menyusun semula masyarakat. Menjawab soalan tak? Ya. Boleh diterima? Boleh. Itu jawapan saya lah. Kan? Jadi itu penting ya. Itu pentingnya kita memikirkan sesuatu yang sesuai untuk kita, kan. Kita perlu para sosiologis, kita perlu para pemikir-pemikir politik. Kita perlu menggalakkan pemikiran politik sebagai, seperti yang saya kata tadi, kan, semua manusia ini sebenarnya pemikir politik. Sama ada benda ni secara langsung atau tidak, dia menyedari bahawa dia seorang pemikir politik. Semua orang ada idea politik, kan. Dan ini perlu dibahaskan, dibincangkan dan disistematikkan untuk mencapai satu bentuk pembangunan, satu rancangan pembangunan, kan. Ini penting. Ini yang penting di dunia ketiga. Ada soalan ni? Ya. Silakan. Ni. Adi, silakan. Tadi dalam pengantar kita dengar negara jam harian dan apa beza fizikal, mungkin apa beza demokrasi yang moden ni dengan jam harian tu lah, dari segi proses pemilihan ataupun macam mana lah. Lagi satu, adakah tim-tim yang lawan Gaddafi ni semasa dia dalam pemerintah lah, dan adakah tim pembangkang? Benda ni sebenarnya saya nak ceritakan tapi panjang. Iyalah, tapi tadi pengantar saja, kan. Tim yang pembangkang lah dalam pemerintahan Gaddafi ni, macam mana dia itulah. Saya tidak menafikan bahawa orang-orang yang melawan Gaddafi pada waktu itu ada genuine democratic aspirations, ada sesuatu benda yang mereka ada grouses, mereka ada ketidaksenangan atau apa terhadap apa yang dipanggil rejim Gaddafi. Masalah saya adalah jagal-jagal ini, Sarkozy, David Cameron dan Obama
tindakan mereka ke atas Libya itu telah membuat Libya itu menjadi satu perkuburan lah. 30,000 orang mati tau dalam perang saudara Libya tu. Dan tak ada siapa yang mikir diorang sekarang. Libya tidak mendapat liputan yang hebat dalam media sekarang, kecuali tahun-tahun itu masa Gaddafi baru saja sedang dijatuhkan dan baru saja dijatuhkan. Dan orang tak fikir pasal ni. Arab Spring kan. Sebelum saya masuk soalan tentang Jamahariah, konsep Jamahariah tu, saya nak komen sikit pasal ni. Yaman berjaya menukar tampuk kepimpinan dia, tetapi telah berlaku satu perang saudara kan, tidak stabil. Ini baggage, ini benda-benda yang unsettled, yang tidak diselesaikan oleh rejim itu kan, tidak responsif pada aspirasi rakyat itu. Dia Gaddafi ni memang ada masalah dalam beberapa segi, tapi ini yang selalu dicabar ataupun diargue oleh pihak yang menyokong Gaddafi pada waktu itu. Kalau Amerika mengambil 100 tahun untuk mengiktiraf civil rights kan, civil rights untuk orang kulit hitam, kita sebagai negara Libya, kita sebagai rakyat negara Libya baru saja mengalami dekolonialisasi yang berapa tahun, 30 tahun. Kita baru saja melepasi fasa itu kan. Dan kita pun sedang berjalan ke arah aspirasi itu. Bukan kita tidak mahu kan. Itu selalu yang dijawab mereka kan? Balik pada Jamahariah ni, konsep Jamahariah ni, kalau saya nak ambil contoh yang dekat, dia seperti Switzerland. Tetapi bezanya dengan Switzerland, saya fikir adalah Jamahariah ni menentukan semua hal. Switzerland di tahap kanton ini lebih memikirkan hal-hal yang berdasar kepada undang-undang nasional, undang-undang tempatan dan nasional. Ini Jamahariah ini membincangkan semua hal, tapi benda ni perlu diperincikan lah. Jadi dia ada komiti yang lebih atas untuk memperincikan benda tu dan melaksanakan benda tu kan. Macam Gaddafi sendiri, dia tidak ada apa-apa posisi. Dia meletak jawatan sebagai Presiden Libya. Libya melalui, pada tahun 70-an, Libya melalui 3 fasa. Satu fasa pertama adalah ia lebih dekat dengan sosialismenya Arab, Nasir, Ba'ath, semua ni. Sosialisme alam, Nasir dan Ba'ath kan. Kemudiannya, apabila buku hijau itu bahagian pertama baru dikeluarkan, dia telah menggantikan falsafah masyarakatnya kan, dengan kritik yang pertama, iaitu pada demokrasi. Dan pada tahun 1978 je, Green Book itu sebenarnya lengkap menjadi satu buku panduan. Jadi itu bezanya yang saya fikir kan. Macam dan okey, satu contoh yang real saya nak bagi tahu. Satu kru televisyen datang ke Libya. Mereka nak melawat satu pelabuhan di tahap kementerian atau saya tak tahulah apa dia punya nama, mungkin council bukan kementerian, sebab dia tak panggil kementerian, dia ada terma lain dia. Memberikan kru televisyen ini hak untuk melawat satu pelabuhan. Tapi apabila mereka sampai ke pelabuhan, mereka tak boleh melawat pelabuhan itu, kerana pekerja-pekerja di pelabuhan itu yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Gaddafi sendiri pun tak ada kuasa dalam menentukan hal ini. Saya tak tahulah apa pengimplementasian sistem ini pasca Soviet. Itu sesuatu yang menarik untuk dikaji. Bagi saya ada 2 hal yang menarik untuk dikaji dari segi sejarah idea dan perkembangan sesebuah idea dalam real practice, dalam amalan sebenarnya. Satu adalah apa buku-buku yang Gaddafi baca. Yang kita tahu, dia mendengar Radio Free Cairo. Gamal Abdul Nasir punya wadah untuk memberi pidato dan sebagainya, dan itu menaikkan semangatnya kan, semangat third world nationalism, Arab nationalism. Apa buku-buku yang dibacanya kan, untuk menghasilkan sesebuah buku hijau ini. Kita boleh kaji ni dari segi genealogy of ideas, bagaimana sesebuah idea itu terbentuk. Ini menarik bagi saya untuk dikaji. Dari segi
amalan pasca dan juga yang kedua dari segi amalan idea-idea ini pasca kejatuhan Soviet Union. Kan? Sebab banyak negara pada waktu itu setelah jatuh Soviet Union tidak mengamalkan dasar negaranya secara 100%. Mereka menamakan ini satu special period. Kalau di North Korea, Korea Utara, dia namakan ini the Arduous March. Waktu tu ramai kebuluran dan sebagainya. Cuba ada special period. Saya ingin lihat, kalau saya nak tengok balik, ini benda yang saya nak tengok balik. Apa amalan Jamharia ini pada masa itu? Ya. Lagi soalan? Ya. Ada soalan? Ha? Maksudnya Ada masih lagi? Je. terus sambung. Okay. Apa ni, saya ada tertarik satu cerita apa ni, esei dalam buku ni yang berkenaan parti. Yang mengatakan bahawa Muhammad kata, Gaddafi kata parti ni adalah satu alat diktator. Betul. Ya. Jadi dia mencadangkan untuk kita tubuhkan Kongres Rakyat. Adakah di Libya mengamalkan Kongres Rakyat itu? Dan kalau dia mengamalkan Kongres Rakyat tu, saya nampak macam pemilihan Kongres Rakyat pun ke arah kepartian juga. Di sini. Boleh Kongres ke arah kepartian. Dari segi pemilihan Dia bukan ala kepartian dari segi eksekutif. Orang ditampuk kuasa beberapa orang yang menentukan semuanya dari segi eksekutif. Orang yang dipilih ini, dia kena laksanakan tugas. Dia dibind oleh duties of the People's Committee. Dia tidak boleh menyeleweng daripada itu. Kalau dia meleweng daripada itu, dia boleh dipanggil balik. Kan? Itu secara teorinya lah. Kerana kita bincangkan secara teori. Saya tak banyak kes dari segi amalannya. Tapi dari segi teori macam tu, memang mereka harus dipanggil disiasat atau sebagainya dan dilucutkan. Jadi dia ada sistem internal check and balance-nya sendiri. Dia bukan semata-mata mereka mewakili Mamat dan Minah ini mewakili sekumpulan ini dan boleh berkuasa ke atas mereka, tidak. Okey, Ren. Ya. Satu, setujukah anda, saudara, tentang diktator ni, dia sebenarnya ada dua jenis lah. Satu yang memikirkan rakyat, kedua yang tidak memikirkan rakyat. Contohnya macam Idi Amin. Kita macam mana kita nak kelompokkan dia dalam diktator yang memikirkan rakyat, sedangkan ketika pemerintahan dia duduk mana? Lupa. Uganda. Ekonomi negara makin merosot. Dan dia ni tak bawa banyak perkembangan ekonomi kepada negara dia. Okey, berbanding dengan Gaddafi tahu Stalin dia belum dia memikirkan rakyat lah. Memang dia diktator dan ada bloodshed, yang ada pertumpahan darah semua. Tetapi benda yang dibawa balik tak sama dengan apa yang Idi Amin, Husni Mubarak. Jadi soalan saya satu adalah, setujukah saudara diktator ni ada dua jenis? Satu yang memikirkan rakyat, satu yang untuk membolot kuasa dia untuk dia saja. Bagi anak-anak dia je, kroni-kroni dia je. Takkan sama dengan orang yang mengorbankan anak dia sendiri di medan perang. Jadi tak sama. Stalin lah. Stalin. Aku nak bagi orang teka, kau jangan jawab. Mau. Okey, itu satu. Kedua, saya fikir ini saya minta penjelasan saudara. Ya. Adakah ini yang Gaddafi buat ini? Jangan tekan. Kau tekan. Tegak lah. Bukan, nanti dia tak boleh ni. Front page. Kau tak boleh pusing-pusing nanti. Tak boleh. Bukan. Kedua, tentang dictatorship of proletariat. Saya nampak ini mungkin juga lanjutan daripada diskusi minggu lepas. Saya nampak dengan idea dictatorship of proletariat tadi. Okey, saya minta maaf, saya undur lagi. Maknanya dengan idea diktator,
Gaddafi dan Fidel boleh membuat pendidikan percuma, kesihatan percuma, melahirkan banyak doktor. Tapi dengan idea yang katanya sokong demokrasi ni, hasilnya adalah manifesto bukan kitab suci. Kan? Jadi nampak kat situ, maknanya seperti juga saya ingat tadi saudara cakap, semua saya tak ingat ayat yang mana. Maksudnya bukanlah kita tidak mahu memberikan terus demokrasi, tapi dalam keadaan masyarakat yang belum matang, yang mereka akan minta benda merapu, akan berhoya-hoya sana hoya sini, memerlukan satu kepimpinan yang ada vision untuk nation. Kan? Kerana bila benda tu tidak ada di peringkat awal, diberikan dulu demokrasi, sedangkan hospital tak ada, pendidikan tak ada, semua okay, kita nak demokrasi lah, kita occupy lah, kita relax lah, mau mabuk lah semua kan. Pastilah hal-hal yang fundamental seperti sekolah, klinik dan macam-macam lagi yang lebih utama tidak diberikan. Dalam hal ini yang memerlukan satu pemimpin yang untuk dictate. Jadi itu yang saya nampak tentang idea dictatorship of totalitarian. Maksud dia bukanlah terus untuk nak dictate orang, untuk dictate, tapi dia hanyalah tempoh sementara untuk menuju masyarakat matang. Selepas dah matang, dah cerdik semua kan, dah tahu benda lebih penting, nak nak kereta ke pengangkutan awam, orang nak pengangkutan awam, baru masa tu barulah open demokrasi. Sebab bila terlalu demokrasi ni terlalu luas, akhirnya berlaku sekarang ni dunia kita unipolar ni, demokrasi lah. Apa yang berlaku kan? Jadi macam mana saudara? Okey, yang pertama, ada diktator yang baik dan tak baik lah. Soalannya tentang apa? Diktator. Adakah saudara setuju? Apa saya setuju? Apakah saya setuju? Dia ada elemen dalam kalau kita lihat diktator dari segi istilahnya, maksudnya adalah memberi arahan lah. Kekuasaan dalam memberi arahan, kekuasaan dalam menentukan benda. Ataupun kita lihat dalam amalan politik, kekuasaan yang tertumpu pada seseorang ataupun beberapa orang untuk menentukan banyak hal dan menindakkan proses konsultatif itu, proses proses perbincangan sesebuah dasar atau sebagainya. Itu yang saya faham. Saya fikir kediktatoran ini secara mudah boleh membawa banyak manfaat, kebajikan sosial dan sebagainya. Orang-orang yang skeptik tentang hal ini akan kata ini satu survivalist punya strategi. Kan saya perlu memberikan sesuatu untuk diri saya masih berkuasa kan. Itu yang saya nampaklah. Saya setuju kediktatoran boleh membawa kebaikan dari segi jaminan dan kebajikan sosial. Dari segi itulah jaminan kebajikan sosial, pembangunan ekonomi. Yang kedua tentang dalam masyarakat yang tidak matang, apa tadi? Macam mana? Panjang sangat tadi. Dalam masyarakat yang tak matang ni, perlunya, maksud dia perlunya diktatoran yang mengarah kepada, maksud dia kepimpinan yang ada vision untuk nation. Saya fikir itu realitinya di kebanyakan negara yang baru merdeka. Itu realitinya, strong leadership menjadi keutamaan untuk mengurus takbir negara-negara ini kan. Contohnya India dan Indonesia, dua negara yang besar ni kan. Memang kalau mereka tidak ada institusi yang kuat dalam mengurus takbir, dalam mengurus takbir, saya fikir mereka kan mudah pecah. India seperti contoh adalah sebuah persekutuan macam Malaysia. Sampai hari ini ada masalah federal dan state yang amat besar dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi ada orang yang fikir bahawa disebabkan decentralization atau banyak hak diberikan pada state ini tidak akan membuat satu penyatuan yang baiklah untuk negara itu dari segi
deliverance, dari segi pembangunan dan sebagainya. Dalam kes Indonesia memang satu negara kebersatuan. Dia menjadi satu negara kebersatuan kerana pada masa itu sebab Indonesia ni negara berpulau kan. Nak kawal dari Jakarta, nak kawal NTB contohnya tu agak susah kan. Jadi itu sebabnya dia menstrukturkannya sebegitu. Dan ini memang realitinya di kebanyakan tempat. Sesuai atau tidak, saya fikir kita perlu lihat pada benda ni, sebab benda ni dia ada epistemologi ya, asal usul, asal muasal kepada kenapa sesuatu hal itu terbentuk. Kalau kita nak kaji lebih dalam lagi, kalau kita nak ambil dalam konteks kita, apa yang kita boleh tanya, apa yang Soekarno pelajari. Soekarno mempelajari tentang Majapahit, Empayar Majapahit. Empayar Majapahit ni merupakan remnant dalam Melayu apa, salah satu tinggalan sejarah yang mereka ada tentang kesatuan satu rantau di bawah satu kekuasaan, iaitu kekuasaan kerajaan lah. Tapi dia memvisikannya dalam konteks moden, republikanisme, anti-imperialisme, pembangunan jalan ketiga, pembangunan alternatif dalam konteks perang dingin, iaitu persaingan di antara negara kecil dan negara besar. Bipolarity telah menjadikan negara-negara ini seperti mainan. Ya, jadi saya fikir macam tu, Ben. Kita kena balik kepada, saya juga tak ada jawapan yang saya jujur cakap, saya tak ada jawapan yang agak tepat atau baik tentang ini. Tapi apa yang saya boleh recommend, apa yang saya boleh sarankanlah, kita balik kepada persoalan seperti tadi tu. Bagaimana Soekarno sendiri dan kuncu-kuncunya dan kelompok nasionalis Indonesia memikirkan tentang negara apa yang kita nak. Bahan bacaan diorang perlu pemerhatian sosiologis, pembacaan sosiologi sejarah, sosiologi yang berdasarkan sejarah. Masyarakat Indonesia macam mana? Apakah orang Sumatera menerima orang di Jakarta? Apakah orang di Jakarta menerima orang di Sulawesi? Apa yang menyatukan mereka? Dalam kes Indonesia, yang menyatukan mereka adalah bahasa perdagangan. Bahasa perdagangannya itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bagi saya asas kenapa semua kawasan ini dapat terbentuk menjadi satu negara kebersatuan. Dari Melaka sampailah ke Maluku, ini jarak yang agak besar tau, 4,000 kilometer orang cakap Melayu. Ini bagi saya menjadi asas tu. Jadi ini yang saya boleh sarankan, Ben. Saya tak ada satu jawapan yang tuntas lah mengenai apakah diktator ini perlu ada untuk menguruskan masyarakat yang tak matang ini. Tapi yang saya boleh sarankan lah, kita kena kaji idea-idea politik mereka yang mendatangkan situasi itu, di mana Soekarno inginkan dirinya menjadi presiden seumur hidup. Mungkin dia terinspirasi Majapahit dan sebagainya. Itu yang saya boleh sarankan. Okey, soalan lagi? Baiklah. Tak nak soalan, tak bagi. Tak bagi mic, tak nak. Okey, boleh sampai. Okey, tak ada soalan nak tanya tapi sebab terpaksa tanya. Okey, macam ni. So, kalau kita kata orang-orang ni kita perlukan diktator sebab orang semua tak cerdik, orang semua tak pandai. So, seorang je dalam satu negara tu yang paling pandai dan paling bijak dan paling boleh seorang tu je yang ada dalam satu dunia tu kan. Jadi, adakah yang berlaku di Libya tu? Dia okeylah, dia seorang diktator yang bagus, yang kita cakap, kalau kita cakap pasal buku hijau ni, dia baguslah, semua baik-baik, semua mulia-mulia je semua. Tapi adakah kebangkitan rakyat kepada itu menandakan bahawa sudah sampai masanya untuk kami tidak lagi mahu hidup dalam keadaan ini, kami dah cukup pandai, dah berfikir, dah boleh menguruskan negara ini sendiri secara demokrasi, dan kami tak mahu lagi ada diktator? Adakah sampai masanya itu? Saya fikir sebab kita kena faham sejarah Libya itu sendiri ya. Ini yang susah saya nak terangkan, pasal kalau nak terangkan benda ni dia akan ambil 2-3 jam. Kan?
kita kena faham, sebab saya suka balik pada benda asas. Saya suka balik pada benda asas. Kita kena faham Libya itu sendiri kan, bagaimana Libya itu terbentuk. Libya itu sebenarnya 3-4 kawasan kan. Dia dibentuk menjadi satu Barosli. Libya ni dia 3-4 kawasan kan. Dia terbentuk menjadi sebuah negara bangsa yang moden kerana benda ni disuggest oleh UN, oleh PBB kan. Masyarakat Libya pada waktu tu boleh 89% tidak apa ni, tidak erti membaca dan mengira kan. Dan ini membuatkan situasi itu di mana pembangunan itu kepentingan, demokrasi atau development, persoalan demokrasi atau pembangunan, mana yang datang dulu. Kita nak demokrasi, kita nak pembangunan. Jadi rakyat itu, saya fikir sebab Libya ni ramai orang berpendidikan. Jangan terkejut Libya ramai orang berpendidikan. Negara dia sponsor dengan sangat besar budak untuk belajar di luar negara dan sebagainya. Mereka ada democratic aspiration seperti yang mereka lihat di barat. Tetapi mereka tidak lihat beberapa aspek yang sebenarnya lebih fundamental ini. Soal social security dan sebagainya. Dan ini juga menjadi satu persoalan falsafah lah. Sama ada manusia ni binatang atau bukan binatang. Maksud saya lah, kalau manusia binatang, dia hanya perlu makan saja untuk hidup. Kalau manusia bukan binatang, dia ada keinginan bersuara, dia ada keinginan untuk bebas kan. Mereka bagi saya melupakan hal yang fundamental ini. Saya tak ada masalah dengan aspirasi demokratik mereka sebagai satu kemajuan. Saya lihat fikiran mereka yang tidak kritis, yang menaruh NATO untuk menghancurkan Libya, yang menjadikan Libya seperti sekarang ni. Ini satu pertaruhan yang agak yang risiko tinggi tau. Mereka telah buat demi aspirasi demokratik ini. Ini masalah yang besar bagi saya. Saya tak menafikan diorang ada keinginan itu. Memang diorang ada keinginan itu. Tapi siapa yang masuk kemudiannya? Dibuktikan CIA. Intervensi atas satu tuduhan yang liar. Yang sampai hari ini saya fikir tidak dibuktikan secara baik juga. Negara Libya itu dibom. Reaksi kepada kenapa NATO campur tangan adalah kerana Gaddafi menghantar pesawat perang untuk bom Libya itu, membom rakyat di bahagian belah Benghazi dan sebagainya itu. Dan mereka bertindak dengan bodoh. Luluskan satu resolusi di Security Council UN untuk membenarkan satu no-fly zone ke atas Libya, dan membenarkan Amerika Syarikat mendanai pemberontak ini. Memang sah. Obama sendiri ada cakap benda ni, dia mendanai kan? Bukan, ayat dia bukan mendanai lah. Ayat dia adalah kita akan memberi segala strategic resources kepada orang yang ni lah kan. Dan itu masalahnya. Dan saya juga, ini saya jadi emosi lah pasal benda ni. Saya jadi emosi. Maksud saya lihat benda ni dari konteks yang besar kan. Rusia dan China abstain. Dia abstain dalam voting proses itu. Patutnya diorang veto. Kalau tak, rakyat yang cerdik pandai ni mungkin dapat meluaskan ruang seperti yang saya cakap tadi. Orang di Libya kata, yang wakil kerajaan Gaddafi kata, ya memang ada masalah. Kami tak kata tak ada masalah. Antara masalah yang besarnya adalah kita tidak tahu macam mana nak handle orang-orang yang seperti ini. Kita masih belum terbiasa. Kita pernah faham setiap masyarakat ada ragamnya, ada kelainan pembangunannya. Tidak semua benda dapat diimpos. Ini memang realiti di mana-mana tempat pun. Dan ini menjadi tipu muslihat juga oleh badan-badan tertentu lah. Ini memang real kan. Tapi kalau Amerika Syarikat hanya memberi civil rights kepada orang kulit hitam pada tahun 1960, saya lupa dia punya tahun 1965, 66, kita Libya juga berjalan ke arah itu.
kita juga berjalan ke arah itu. Tetapi kenapa orang nak menuding jari ke kita dan cakap kita ni tidak melayani aspirasi demokratik segelintir orang dan sebagainya. Sedangkan kita sudah ada asas demokrasi yang baik kalau amalan itu masih diteruskanlah Jamahariah ini kan. Di peringkat bawah sekali, you boleh cerita apa saja you nak walaupun bertentangan. You sudah ada fundamental right ini. Kan? Itu yang saya ni. Maaf, emosi sedikit pasal US dan China. Okey. Kena emosi. Ini masalah ni. Bukan saya emosi dekat budak ni pasal kuasa-kuasa besar ni kebodohan diorang. Okey, Ren, maknanya tadi istilah yang saudara guna adalah strong state lah. Ya. Kalau ada sebab ya selain diktator tadi, istilah yang kita boleh pakai adalah strong state seperti mana Korea Utara, Iran, Syria, dulunya ada Gaddafi ya. Kemudian di Libya, kemudian Iran dah sebut, China, Rusia. Sebab kalau bila tidak ada strong state ini, dia memudahkan invasi luar masuk. Kan? Maknanya negara yang tak kuat, kepimpinan yang lemah, kepimpinan yang mudah diperkotak-katik kan. Jadi Korea Utara dia tak boleh masuk. Kan? Jadi seperti juga yang berlaku di Iran dan di Syria. Di Syria. Kan, jika Bashar tak cukup kuat, lemah, nak kena konsak itu, konsak ini, nak kena meeting orang pandai semua kan. Jadi itu akan menyukarkan, itu akan menyebabkan dia lebih mudah masuk. Dan dia macam, konsep dia macam bapa. Bapa itu dia kena diktate anak dia untuk pergi sekolah. Kalau dia tak diktate anak dia, ketika adakah itu bapa yang baik? Saya ingat istilah dia patre. Adakah bapa itu seorang yang baik? Kan? Dia kita runding dulu. Kita cabut undi. Nak pergi sekolah ke tak? Anak dia ada 10 orang. Kita cabut. Pastilah anak-anak ni akan jawab tak. Sebab dia lagi suka bermain. Tapi diktate untuk anak tadi mendapat pendidikan yang penting untuk dia di masa depan. Jadi macam mana? Maknanya ada saudara tambahan lah. Kalau tak kita nak pergi ke ni, Nas pun nak tanya soalan ni. Kalau ada tambahan. Saya lihat kan, kalau saya sendirilah, kita perlu lihat benda ni dari segi kuasa. Memang dia boleh menjustifikasikan hal ini. Memang ada ancaman yang apa? Real kan? Memang ada ancaman yang real. Sebab dia boleh menggunakan soal national security dalam hal ini. Dan memang ada mamat teroris ni yang nak hancurkan. Contohnya Syria ini. Dan ini berlaku di Libya. Tapi Libya Gaddafi dibunuh lah. Yaman sedang berlaku benda yang sama. Yaman dan dunia Arab ni masih ada. Ini satu benda yang kita kena kaji lah. Dinamika kabilah. Dinamika kabilah dan kesetiaan kabilah kepada kuasa politik. Kajian yang mirip di rantau ini saya boleh katakan Chandra Muzaffar lah. Dia keluarkan idea protector itu kan, patronage itu kan, patronage. Tapi di Arab, di dunia Arab lebih berdasar pada kabilah wilayah setempat. Kalau kita lihat Libya sendiri, Libya ni negara yang 2 juta kilometer persegi tau, besar gila, populasi kecil 6 juta. Tumpuan populasi di pesisir, bukan di pedalaman kan? Jadi ialah pengawalan terhadap batas negara dia penting kan. Tapi balik pada point tadi soal ni, kita kena lihat benda dari segi kuasa. Macam bapa Noam Chomsky cakap tadi kan, satu orang cakap komunisme ni bagus, komunisme ini melawan rasisme, komunisme ini kesamarataan yang ingin menidakkan masalah utama dalam sejarah perkembangan masyarakat, iaitu kelas kan. Tetapi Soviet Union sebagai sebuah badan kuasa menggunakan itu sebagai satu propaganda, semata-mata propaganda saja. Jadi kita kena lihat hal dari segi domestik dan dari segi domestik dan luaran. Soft power, dari segi soft power dan internal politics, internal management of things, pengurus takbiran sebuah tempat itu. Dan ada cara-cara yang lain juga kan, strong state, tetapi dia mengambil pendekatan mengutip suara yang lain. Dia memberi survey form.
kepada rakyat untuk tahu aspirasi atau apa yang rakyat hendaki. Itu satu cara juga, kan? Tidak semata-mata bahawa menyuarakan pendapat itu harus melalui, memang kalau saya secara pribadi saya setuju pembincangan umum. Tetapi menyuarakan pendapat seperti Hyde Park ini tak ada relevannya bagi masyarakat ini, kerana mereka sudah ada mekanisme dalam mengetahui apa masalah masyarakat mereka dan bagaimana kita perlu selesaikannya. Strong state with swift response. Macam mana nak cakap dalam Melayu? Strong state with swift response. Negara yang kuat dengan tidak balas yang smooth yang Ya, lebih kurang macam tu lah, kan? Dia ada mekanisme dia sendiri, kan? Itu menjawab, Ben? Boleh diterima? Okey. Kita berbincang. Ada soalan ada? Tak ada. Ini belah kiri ni. Soalan? Aku? Ya, okey, kita dah nak habis lah. Kita di penghujung lah, saudara Aaron. Tak ada. Dari live tak ada. Tak ada. Dia orang terpinga-pinga. Kenapa terpinga-pinga? Tak dapat kamu emosi. Tahu lah ni. Saya bengang Rusia dengan China je. Okey, sekejap. Kita dah nak habis lah. Dan kita mungkin dalam diskusi ni kurang juga menyentuh dalam buku ni. Okey, sebelum kita nak tutup dan saudara Aaron nak ulas sikit saya cuma nak baca Zain Mahmud tulis di sini. Aku sokong penerbitan semula buku revolusioner ini. Ini adalah Muslim Komunis Manifesto. Ada satu khabar menyatakan ia adalah hasil rumusan satu panel pemikir Jerman Timur yang dilantik oleh Gaddafi untuk menggubal suatu sistem Marxis yang sesuai dengan kondisi negara Muslim. Buku ini membimbangkan pihak Barat. Tadi saudara kata mungkin Gaddafi dengar radio Free Cairo. Ya. Tu kemudian saya pernah dengar juga yang Hizbut Tahrir, satu kumpulan khilafah fundamentalis dia mengatakan Gaddafi curi idea dia, kemudian bunuh dia. Saya tak dia ni hearsay lah, maksud dia tak ada buku lah dia yang cakap, tapi maksud dia pernah cakap, orang dia pernah cakap. Saya tengok sama ada saya dengar sendiri atau saya baca di mana dia kata Gaddafi ambil idea dia kemudian bunuh dia. Mungkin penyokong dia. Mungkin bunuh Ibu Tahrir lah dan ambil idea dia. Okey, satu kalau saya nak ulas. Kemudian mungkin akhirnya kenapa dalam buku Gaddafi ni idea dia banyak idea pelik-pelik seperti idea Gaddafi ni dia nak musnahkan stadium Kita tak patut pergi stadium. Kita patut pergi stadium untuk main, bukan untuk pergi tengok orang main. Jadi dia tidak menyukai tengok-tengok ni. Dia nak kita semua exercise. Okey, dan lain-lain lah idea yang okey. Baik. Idea ni semua kan terapung-terapung kan, orang curi-mencuri kan. Kapitalisme pernah ada di tahap yang baik sewaktu perang dingin kerana proses kebajikan itu 100 lebih tahun sebelum itu datangnya daripada hasil perjuangan buruh dan kaum-kaum ideologi kiri di Eropah pada masa itu kan. Jadi idea ini sentiasa mencuri lah. Tapi apa yang sebenarnya Hizbut Tahrir claim itu saya ingin tahu. Itulah tanya Hizbut Tahrir. Saya nak tahu apa dia ni. Soal saudara Zain Mahmud tadi pasal ini saya tak pernah dengar lah pasal dia meminta mendapat khidmat seorang pemikir dari Jerman Timur untuk memformulasikan idea-idea dalam buku hijau ni. Tapi yang penting kita kena faham fasa negara Libya itu sendiri. Fasa negara Libya dari segi ideologi politik negara. Libya pada awalnya seperti yang saya kata tadi, kalau saudara-saudari sini masih ingat, dia sebenarnya Arab nasionalis. Ini 3-4 tahun pertama 3-4 tahun pertama Gaddafi memegang tampuk kuasa. Tetapi selepas itu baru berlakunya perubahan ke arah mengimplementasikan idea buku hijau ataupun hasil renungan dan fikiran sebuah buku hijau ini. Bagi saya memang idea-idea Gaddafi ada idea-idea dia yang tersendiri, terutamanya soal kemusnahan kabilah. Dia ada sebut kan pasal kabilah semua kan dan sebagainya. Tempias Arab nasionalisme dan Islam
itu sudah tentu ada. Tapi seperti yang dikata oleh saudara dalam nota penerbit, buku ini dikatakan buku Islamic Socialism, dan ramai juga komentator politik dalam dan luar negara, salah seorangnya yang juga menyifatkan rejim Gaddafi ini sebagai Islamic Socialism adalah Caleb Maupin. Boleh rujuk ke dia, seorang komentator politik yang baguslah bagi saya, kan. Tetapi agama secara langsung tidak disentuh. Dia bukan tidak disentuh, agama disentuh, persoalan budaya dan agama disentuh, tapi yang tidak disentuh adalah yang tidak dinyatakan, bukan tidak disentuh, tidak dinyatakan secara terang-terangannya adalah Libya ini sebuah negara yang mengamalkan Islamic Socialism, walaupun perlembagaannya ada Islam lah. Ada satu anekdot yang menarik yang boleh digunakan sebagai point untuk mengatakan bahawa Gaddafi secara langsung dipengaruhi oleh Islam, kan? Tapi tidak rinci lah. Dalam salah satu sidang non-aligned movement kalau saya tak salah, Afrika Utara, waktu itu Presidium 6 adalah Fidel Castro. Fidel Castro ini dikritik dalam persidangan 6 ini sebagai seorang yang tidak bebas. Sebenarnya dia anjing Soviet. Dia kenapa seekor anjing Soviet harus menjadi Presidium 6, kan? Cuba ini mengamalkan Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme bukankah sesuatu yang tidak bagus, yang jahat dan sebagainya. Sebab 6 ini bukan semua kiri, ya, bukan saja negara-negara yang berteraskan ideologi kiri sebagai pembangunan negaranya, pembangunan ekonomi negaranya. Ada juga diktator dan sebagainya, kanan yang disokong oleh Amerika, wakilnya dari serata kelompok lah, kan. Gaddafi bangun dalam persidangan itu dan kata, sosialisme saya tidak sama seperti Fidel Castro. Sosialisme saya adalah dari Islam. Itu satu anekdot yang menarik, tapi tidak terperinci lah apa yang dia maksudkan dengan sosialisme saya adalah dari Islam. Apakah yang Islami ni tentang sosialismenya Gaddafi. Ya. Okey. Kecuali mungkin benda-benda yang sejagat, universal values. Ya. Okey, balik tepuk tangan kepada saudara Aaron. Terima kasih. Saya nak minta maaf atas kekurangan semua, pasal kalau saya nak cerita ni dia ambil waktu yang lama tau. Saya nak cerita benda dari segi sejarah, kan, asal usul sebuah idea, dan pada masa depan saya ingin lebih dalam lah menulis tentang idea-idea Gaddafi sekali. Dalam menulis tentang idea-idea Gaddafi mungkin boleh diterbitkan lah satu buku tentang ulasan tentang buku hijau itu. Ulasan tentang buku hijau ini sudah ada. Dia ada 3 volume, dia ada 3 jilid, tapi sangat susah untuk didapati sekarang. Mungkin pada masa ini kita boleh buatlah satu tafsiran tentang buku hijau. Itu perlu kajian yang lebih dalam. Mungkin akan dikeluarkan dalam masa 5-6 tahun lah dari sekarang. Saya juga hendak mempelajari bahasa Arab kerana nak belajar teks asal, kan, sumber-sumber asal dia, kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Aaron. Okey. Baik, untuk makluman, ini trivia aja. Saudara Aaron seorang Nasrani, ya. Dan bahasa Melayu dia sangat bagus, nota dan pengucapan dia. Okey, terima kasih. Itu saja trivia, ya. Okey. Okey. Bateri pun dah nak habis. Kita jumpa lagi selepas Hari Raya Haji. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam.